Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Lagi seminit je pukul 12. Okay, tak apa, kita mulakan kelas kita hari ni. Mungkin ada yang keluar ke apa ke, tak apa. Okay, cuma cikgu nak maklumkan kepada kamu, bermula minggu depan kita akan gunakan jadual baru dan mengikut jadual baru tersebut, kelas kita sama je hari Isnin dan juga hari Jumaat. Tapi hari Isnin tersebut cikgu terlibat dengan vaksinan untuk pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Oleh itu kelas kita cikgu takkan buat seperti dalam jadual tu, maksudnya kita tak adalah sesi Google Meet. Nanti cikgu akan maklumkan, mungkin cikgu hanya akan upload video sahaja dekat YouTube dan cikgu akan bagi link supaya kamu boleh tonton dan buatlah soalan-soalan yang cikgu dah sediakan. Okay. Baik, minggu ni hari ni kita akan masuk tajuk yang kedua terakhir dalam bab 5 iaitu tajuk interference gelombang. Kita ada satu lagi tajuk iaitu 5.7 gelombang elektromagnet. Dan itu cikgu akan cover pada hari Isnin nantilah. Nanti cikgu akan bagi arahan, makluman dalam grup kita. So pastikan kamu sentiasa update dan tengoklah grup itu untuk kita punya tugasan-tugasan setiap minggu. Dan kelas kita hari Jumaat tu bermula 7.30 pagi. Cikgu tak tahulah kamu dah bangun ke belum. Tapi tak apa, kita akan buat sesi Google Meet macam biasa unless kalau cikgu terpaksa pergi ke sekolah, nanti cikgu akan maklumkan sebab cikgu tak tahu macam mana proses perjalanan guru-guru untuk bila ada bersemuka nanti. Okay, apa-apa nanti kamu rujuk sahaja di grup kita. Okay, so tanpa membuang masa, mari kita terus pergi ke lesson kita hari ni, which is kita akan belajar satu lagi fenomena gelombang iaitu interference gelombang. Kita dah belajar banyak dah fenomena gelombang kan. Kita belajar resonance. Yang pertama dulu kita belajar resonance. Lepas tu kita belajar pelembapan. Lepas tu kita belajar pantulan gelombang, pembiasan gelombang. Kemudian kita belajar pembelauan gelombang dan sekarang kita akan belajar interference gelombang. Jadi semua tu adalah sebenarnya fenomena gelombang lah. Dan setiap jenis fenomena itu kamu mesti ingat macam mana benda tu ataupun fenomena tersebut berlaku. Cikgu dah pernah cakapkan kat kamu sebelum ni apa perkara yang kamu perlu ingat bagi setiap fenomena tersebut. Untuk resonance dan pelembapan, kamu tak perlu risau sebab selalunya soalan dia hanya bagi satu situasi dan dia akan tanya kamulah apakah fenomena tersebut. Jadi kamu kena pilihlah fenomena yang betul berdasarkan situasi yang diberikan. Okay, kalau untuk pantulan gelombang, ingat balik pantulan gelombang adalah apabila gelombang itu menghentam satu permukaan dan dipantulkan semula. Okay, ingat macam mana apakah kesan pantulan gelombang kepada ciri-ciri gelombang. Untuk pantulan tu cikgu rasa tak ada apa yang berubah kecuali arah perambatan gelombang sahaja. Kemudian kita masuk kepada pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang tu berlaku apabila gelombang merambat dari satu medium ke medium yang berbeza. Kalau air, dia merambat dari kawasan air berkedalaman yang berbeza, kedalaman berbeza. Kalau gelombang bunyi, ketumpatan berbeza, ketumpatan udara yang berbeza. Kalau air pun ketumpatan medium yang berbeza. So yang tu kamu mesti ingatlah. Mesti ingat cara nak lukis, mesti ingat apakah contoh-contoh pembiasan gelombang. Kemudian kita belajar pembelauan. Sebelum tu apa lagi ya? Cikgu ingatlah. Pembelauan gelombang tu bila dia melalui celah dan juga terhalang. Okay, so yang tu kamu kena ingat juga. Yang tu tak ada kira-kira kan, cuma kamu mesti ingat macam mana nak melukis gambar rajah apabila gelombang tersebut dibelaukan. Okay, hari ni kita akan sambung kepada interference gelombang. Okay. So interference gelombang ni dia ada satu prinsip lah yang kita panggil sebagai prinsip superposisi. Disebabkan oleh prinsip inilah maka adalah berlakulah kita punya interference. Okay. So prinsip superposisi ni dia mengatakan bahawa apabila dua gelombang bersuperposisi.
Superposisi ni dalam bahasa yang lebih mudah adalah bertindih. Syarat untuk berlakunya interference, dia mestilah ada dua gelombang. Ada dua punca gelombang. Okay, dan gelombang ini dia bersuperposisi iaitu bertindih. Okay, dia bertindih. Prinsip superposisi mengatakan bahawa bila ada dua gelombang ni dia bertindih antara satu sama lain. Bertindih ni dia boleh berlaku dua keadaan. Sama ada gelombang satu, ada yang gelombang kedua dan mereka saling bertembung ataupun berlanggar. Dia berlanggar macam ni, so dia bertindih lah. Bila dia berlanggar, dia akan bertindih dan membentuk superposisi. Ataupun ada dua gelombang tapi dia bergerak dalam arah yang sama, lepas tu sampai satu ketika mereka bertindih. Itu pun juga boleh berlaku superposisi lah. Jadi apa yang berlaku bila dia bertindih? Sesaran iaitu amplitude. Sesaran dia iaitu amplitude paduan ialah hasil tambah sesaran individu bagi dua gelombang tersebut. Baik, prinsip superposisi mengatakan bahawa bila ada dua gelombang bersuperposisi iaitu dia bertindih, amplitude paduan. Maksudnya kan ada dua gelombang. Setiap gelombang ada amplitude mereka yang berbeza. Jadi bila dia bertindih, amplitude yang dihasilkan, amplitude baru yang dihasilkan adalah paduan dari amplitude gelombang pertama dengan amplitude gelombang kedua. Baik, ada dua gelombang. Setiap gelombang katakanlah gelombang 1 dan gelombang 2. Setiap gelombang ini ada amplitude yang berbeza. Amplitude ni ataupun dalam bahasa lain kita panggil dia sesaran lah. Okey, amplitude yang berbeza. Jadi bila dia bertindih, bersuperposisi, amplitude baru yang dihasilkan adalah amplitude paduan dari amplitude gelombang pertama dengan amplitude gelombang kedua. Itu je dia nak bagi tahu. Okey? Jadi apakah itu interference dan kaitannya dengan prinsip superposisi ni? Interference gelombang ialah superposisi iaitu pertindihan dua, syaratnya mesti ada dua atau lebih gelombang dari sumber gelombang yang koheren. Jadi interference ni dia ada dua syarat. Yang pertama mestilah ada dua atau lebih gelombang. Dan syarat yang kedua, gelombang-gelombang tersebut mestilah koheren. Apakah itu koheren? Koheren bermaksud kedua-dua gelombang itu mempunyai frekuensi yang sama. Mempunyai frekuensi yang sama. Dan beza fasa adalah tetap. Beza fasa ni ingat balik masa kita belajar yang pertama dulu. Masa mula-mula dulu kita belajar tentang titik-titik sefasa. So titik-titik sefasa kita ada puncak-puncak dan juga gelombang-gelombang serta dia punya zero punya fasa permulaan dan juga fasa penamat. Jadi beza fasa tersebut adalah tetap. Okey, ini syarat untuk kita katakan dua gelombang tersebut adalah koheren. Okey, dua syarat tersebut yang koheren mestilah frekuensi sama dan juga beza fasa adalah tetap. Maksudnya dia tak berubah-ubah lah. Okey. Dan superposisi gelombang akan menghasilkan interference membina dan juga interference memusnah. Jadi bila dua gelombang ni bersuperposisi ataupun bertindih, maka dia akan menghasilkan interference. Sama ada interference membina ataupun interference memusnah. Tenang je. Ingat, interference adalah bila dua atau lebih gelombang bertindih. Dengan syarat gelombang tersebut mestilah koheren. Apa maksud gelombang koheren? Gelombang yang mempunyai frekuensi yang sama dan juga beza fasa yang tetap. Bila berlakunya pertindihan ni, dia akan menghasilkan interference membina dan juga interference memusnah. Baik, kita lihat apakah itu interference membina. Senang je. Kalau kita faham membina ni pun kita dah tahu apa maksud dia. Okey, katakanlah ada dua gelombang. So kita ada gelombang P dan juga kita ada gelombang Q. Kedua-dua gelombang ini ada amplitude A.
Baik, cikgu ulang lagi sekali. Ada dua gelombang, gelombang P dan juga gelombang Q. Kedua-dua gelombang ni kita boleh lihat dia adalah koheren dengan syarat dia adalah koheren dan ada amplitude A. Amplitude dia bernilai A. Tengok arah gelombang. Gelombang P dan Q mempunyai arah yang berbeza. So maksudnya dia datang dari satu dari kanan, satu dari kiri dan dia akan bertembunglah. Sekarang mereka bila bertembung, mereka berlakunya superposisi. Maksudnya dia bertindih antara satu sama lain. Jadi masa dia bertindih ni, sekarang kan dah membentuk satu gelombang yang baru. Gelombang ini mempunyai sesaran yang baru iaitu 2A. Mana datang 2A ni? Sebab kita tambah A dengan A. Maksudnya amplitude untuk P tambah dengan amplitude Q. Jadi kita dapatlah 2A. Oleh kerana P ada amplitude yang sama dengan Q, jadi kita tambahkan dia jadi 2A. Ini selepas superposisi. Selepas dia bertindih, kemudian dia membawa haluan yang berbeza lah sebab dia datang pun tadi arah yang berbeza. Baik. Yang selepas superposisi ni kamu tak perlu risau sangat. Selalunya yang ditanya dalam soalan adalah sesaran paduan. Jadi senang je, sesaran paduan ni tambah sahaja amplitude gelombang pertama dengan amplitude gelombang kedua. Maka dapatlah amplitude gelombang yang bersuperposisi. Jadi 2A. Okey, ini adalah interference membina antara dua puncak. Interference membina juga boleh berlaku apabila dua lembangan. Tak semestinya puncak je. Lembangan dengan lembangan juga boleh menghasilkan superposisi ataupun boleh berlakunya interference membina. Interference membina juga berlaku apabila dua lembangan bersuperposisi untuk menghasilkan lembangan yang dalam. Kita ambil contoh lagi, kita ada dua lembangan, kita ada dua gelombang P dan Q dalam arah yang berbeza. So dia ada satu lembangan, P ada lembangan, Q juga ada lembangan dengan amplitude negatif A. Kenapa amplitude dia negatif? Sebab dia lembangan lah. So dia ke bawah kan. Kalau kita lukis graf, dia akan jadi negatif. Okey, kalau kita lukis graf, dia akan jadi negatif kan. Graf kan dia macam ni kalau kita lukis graf. So amplitude dia yang ini adalah sesaran ataupun amplitude dia lah. Jadi amplitude yang ini berada di kawasan negatif. So sebab itulah dia punya amplitude-nya adalah negatif. Okey. Jadi bila mereka ni bersuperposisi, berlanggar antara satu sama lain, bertindih. Bila dia bertindih maka dia akan hasilkan sesaran paduan. Sesaran paduan ataupun kita katakan amplitude gelombang yang baru. Dan amplitude gelombang yang baru ni lebih besar. Kenapa? Sebab dia tambahkan amplitude gelombang P dengan amplitude gelombang Q. Oleh kerana dua-duanya adalah negatif, maka dia akan dapat negatif jugalah. So negatif 2A. Ini yang berlaku selepas superposisi. So lepas dia bertindih tu maka dia berpisahlah semula. Sebenarnya situasi ni berlaku sekejap je kalau kita tengok dalam gelombang air lah. Macam dekat tepi pantai tu ada ombak-ombak yang datang. So bila mereka bertindih, mereka akan hasilkan interference lah, sama ada membina ataupun memusnah. Okey. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Baik, kita tengok sekarang interference memusnah pula. Padam sekejap. Okey, seterusnya kita lihat pula interference memusnah. Tadi interference membina. Kalau interference membina, Kalau interference membina, dia akan jadi lebih besar. Dia akan jadi lebih besar. Amplitude paduan dia akan menjadi lebih besar iaitu gabungan amplitude yang pertama dan juga kedua. Seterusnya kita lihat kalau interference memusnah.
Interference memusnah berlaku apabila ada dua juga gelombang, satu gelombang P dan satu lagi gelombang Q. Tetapi gelombang P dan gelombang Q ni dia adalah satu puncak dan satu lembangan. Bila satu puncak dan satu lembangan bertindih, maka semasa superposisi berlaku, tidak ada gelombang yang dihasilkan, flat. Tak ada amplitude, amplitude dia jadi zero, jadi sifar. Sebab dia cancel each other, dia menolak, dia cancel out each other lah. So dia akan dapat amplitude dia akan jadi sifar. Oleh kerana P ada amplitude yang positif dan Q ada amplitude yang negatif, bila mereka bersuperposisi, dia akan menghasilkan amplitude paduan yang sifar. Sebab itulah kita panggil interference memusnah. Sebab dia musnahkan amplitude tadi, dia musnahkan kesaran tadi. Jadi bila superposisi ataupun interference memusnah ni berlaku, maka gelombang tu tak ada, dia jadi, kalau gelombang bunyi bila dia interference memusnah, maka kawasan tu akan jadi senyap, tak ada bunyi. Kalau gelombang air berlakunya interference memusnah, kalau kau pergi dekat pantai kan, pergi dekat pantai adanya interference memusnah, dekat kawasan tu akan jadi tenang, tak ada ombak. Kalau gelombang bunyi berlakunya interference memusnah, dia akan jadi tak ada bunyi. Tapi kalau di interference membina, kalau gelombang air, kita cakap tentang ombak lah dekat pantai, kalau adanya interference membina, ombak tu akan jadi lebih tinggi, lebih besar ombak dia sebab dia membina. Jadi dia gabungkan amplitude yang pertama dengan amplitude yang gelombang kedua, dia gabung, so dia menghasilkan amplitude yang lebih besar ataupun ombak yang lebih besar lah. Kalau gelombang bunyi pula ada dua gelombang, lepas tu dia membentuk interference membina, dekat kawasan yang ada interference membina tu, bunyi akan menjadi lebih kuat berbanding dengan sumber. Tapi kalau interference memusnah, dekat kawasan interference memusnah tu, bunyi dia tak akan ada. Bunyi dia senyap je. Jadi kalau peralatan yang menggunakan noise cancellation, contohnya macam earphone sekarang, headset sekarang kan kita boleh noise cancellation punya, dia ada tu kan. So salah satu yang digunakan adalah dia gunakan kaedah interference memusnah lah. Dia cancel out mana-mana gelombang bunyi yang ada. Okay. Jadi senang je kamu nak ingat, kalau interference membina, puncak bertemu puncak ataupun lembangan bertemu lembangan. Maksudnya dia sama geng. Jumpa geng dia akan jadi lebih kuat. Geng puncak jumpa dengan geng puncak dia akan jadi lebih kuat lah. Lembangan jumpa dengan geng lembangan dia akan jadi lebih kuat. Maksudnya amplitude dia lebih besar. Tapi interference memusnah ni geng lain-lain. Puncak bertemu dengan lembangan bertindih, maka tak ada amplitude yang dihasilkan. Maksudnya amplitude menjadi sifar. Sebab tu kita panggil dia sebagai interference memusnah. Tak geng tak ngam. Jadi senyap je lah kan, dua-dua. Seorang tak cakap, seorang lagi pun tak bercakap. So senyap je, tak ada apa-apa. Macam itulah cikgu analogikan. Okey, senang kan nak ingat? Interference ada dua gelombang koheren, iaitu frekuensi tetap, frekuensi yang sama dan beza fasa yang tetap bertindih. Bila mereka bertindih, maka berlakulah interference. Sama ada dua jenis interference, sama ada interference membina ataupun interference memusnah. Kalau interference membina, puncak bertemu dengan puncak ataupun lembangan bertemu dengan lembangan. Kalau interference memusnah, puncak bertemu dengan lembangan. Akan menghasilkan amplitude yang sifar, amplitude paduan sifar. Okay, senang je. Okey, sekarang kita lihat pula corak interference gelombang. Baik, kita ada 3 jenis gelombang yang kita akan perhatikan hari ini, iaitu gelombang air, gelombang bunyi dan juga gelombang cahaya. Yang pertama sekarang kita lihat dulu interference gelombang air. S ni maksudnya source.
Okey, S kat sini dia sebenarnya maksudnya dia perkataannya adalah source. S-O-U-R-C ataupun sumber, bahasa Melayunya sumber. Okey, sumber. Maksudnya ada dua sumber yang menghasilkan gelombang. Satu dekat S1, satu lagi S2. Okey. Ada dua sumber S1 dan juga S2. S1 sumber 1 dan sumber 2. Jadi ini adalah corak interference gelombang air yang dihasilkan oleh dua sumber koheren S1 dan S2 dalam sebuah tangki riak. Kita dapati ada 3 jenis kawasan. Kawasan cerah, kawasan gelap dan juga kawasan kelabu. Kawasan cerah dan kawasan gelap adalah interference membina. Bila dia berjumpa dengan puncak bertindih akan menghasilkan interference membina adanya kawasan cerah. Cikgu, kenapa ada kawasan cerah? Ini kan air. Ingat balik masa kita buat tangki riak. Bila tangki riak, kita tak tengok air dekat atas kan? Kita tengok corak yang dihasilkan di bawah tangki riak tersebut. Kemudian kita ada kawasan kelabu. Okey, kawasan kelabu bila puncak bertemu dengan lembangan menghasilkan interference memusnah. Okey, kita tengok dekat wave ni. Okey, jap. Air kan. Okey, cikgu tukar air dulu. Sekejap, cikgu kena padam ni. Okey, so kita lihat kita ada dua air dekat sini, dua sumber air. So, bila kita on kan, okey, cikgu buat dia slow sikit. Okey, so kita lihat ada dua sumber air. Kita ada satu, pilih yang pertama dan juga pilih yang kedua. So, dua-dua ni dia akan menghasilkan gelombang lah. So, bila dia menghasilkan gelombang, kita nampak ada berlakunya interference kat sini. Apa dia yang berlaku interference-nya? Kamu boleh lihat ada kawasan cerah. Ni kawasan cerah, ini kawasan gelap dan ada kawasan yang kelabu. Kawasan kelabu dekat sini. So dekat kawasan cerah ni, okey, kita ada kat sini kawasan kelabu. Lepas tu kita ada kawasan kat sini, kawasan cerah dan kita ada kat sini kawasan gelap. Kawasan cerah dan gelap, dua-dua ini adalah interference membina. Manakala untuk kawasan kelabu ni adalah interference memusnah. Okey? Baik. Kita lihat dekat sini dekat kawasan ini kita boleh ubah dia punya frekuensi dan juga kita boleh ubah frekuensi, amplitude dan juga separation. Maksudnya separation ni kita dekat atau jauhkan. So sekarang cuba kita rapatkan mereka. Okey, kita rapatkan mereka. Kita boleh lihat apa yang berlaku kepada corak interference. Okey, so corak dia, cikgu lajukan sikit. Masih lagi sama, cuma kamu dapati corak dia sedikit berbeza Okey, tengok. Okey, cikgu stop. Okey, ni adalah yang biasa. Kita print screen. Okay, so sekarang ini adalah yang kita dekatkan dia. Sekarang kita lihat pula kalau kita tambahkan, kita jarakkan mereka. Kita jarakkan mereka macam ni. So apa berlaku? Kita dapati corak dia sama je kan. Cuma
dia punya jarak antara jarak gelap, cerah dan kelabu tu sedikit berbeza. Okey, kalau kita lihat kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jalur kelabu kalau kita buat yang jauh. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita buat dia rapat, apa jadi kepada jalur kelabu tadi? Adakah dia bertambah atau berkurang? So kamu nampak kat sini, bila kita rapatkan sumber dia, jalur kelabu tu ada 2 sahaja. Nampak perbezaan kan? Masih ada jalur cerah dan jalur gelap serta jalur kelabu, tapi kekerapan dia itu menjadi semakin berkurang. Okey? Boleh? Okey, sekarang kita lihat pula kalau kita frekuensi frekuensi. Cikgu tak pasti kamu boleh bayangkan atau tak boleh bayangkan frekuensi ni. Frekuensi ni, okey, kamu lihat sekarang frekuensinya adalah maksimum. Perhatikan bilangan kelajuan air ni turun. Okey. Sekarang frekuensi tinggi. Kamu lihat air tu cepat dia turun kan? Okey, bila kamu rendahkan frekuensi, okey, kita rendahkan, kita minimumkan frekuensi kita. Tengok apa berlaku kepada air tu. Lama sekali baru dia keluar. Lama sekali barulah air tu keluar. Itu maksud frekuensi okey. Kalau kita nak tengok pada graf, okey, kamu lihat pada graf. Ada dia punya graf dia, gelombang dia besar-besar. Jarak-jarak antara satu sama lain. Tapi kalau kita letak frekuensi yang maksimum, okey, nampak dia punya graf itu dah semakin, gelombang dia semakin rapat antara satu sama lain. Itulah bezanya frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Okey, boleh? Okey, sekarang kita lihat pula interference yang seterusnya, iaitu interference gelombang cahaya. Okey, untuk interference gelombang cahaya ni kita gunakan dui celah. Okey, kita gunakan dui celah di mana kita akan suluh, kita akan halakan satu gelombang cahaya terbelah yang muncul daripada dui celah adalah koheren. Okey, so ni kita hasilkan, so kita nak hasilkan dua sumber cahaya kan, so kita pakai celah lah. Okey, dan dia akan menjadi bersuperposisi daripada dua celah menghasilkan corak yang terdiri daripada pinggir cerah dan pinggir gelap. Untuk cahaya, kita ada pinggir cerah dan juga pinggir gelap. Ada sesetengah tu kalau kita gunakan cahaya merah, dia panggil pinggir merah. Kalau kita gunakan cahaya hijau, dia akan panggil pinggir hijau. Okey? Ada dua je, dia tak ada kelabu. Kalau macam air tadi, kita ada pinggir cerah, kita ada kawasan cerah, kawasan gelap dan juga kawasan kelabu kan. Tapi untuk cahaya, kita ada dua sahaja, pinggir cerah dan juga pinggir gelap. Untuk interference membina menghasilkan pinggir cerah, manakala interference memusnah menghasilkan pinggir gelap. Ini adalah beza kalau jarak pemisahan celah adalah kecil dan ini jarak pemisahan celah yang lebih besar. Sama juga macam tadi kan, air tu kita dekatkan dengan kita jarakkan sumber dua air tadi Okey, ini adalah yang terbentuk pada skrin. Sekarang kita lihat. Kita tukar pula cahaya. Okey, sekarang kita ada dua cahaya. Okey, so sekarang kita ada dua cahaya dua cahaya kat sini. Baik, ada dua sumber cahaya. Okey, kita onkan dia. Oh, cikgu pause. Okey. So ini adalah gelombang yang dihasilkan. Sekarang ni gelombang ini kita tak nampak kelas. Kita tak nampak sebab cahaya kita tak boleh nampak seperti air. Jadi oleh kerana kita tak nampak, maka kita letaklah skrin. So bila ada skrin, inilah yang dilukis pada ini. Yang kita lihat dekat sini adalah pada skrin kita. So ini adalah skrin kita lah. Okey, sekarang dia kata dekat sini kelas, jarak pemisah celah.
Maksudnya kita rapatkan kita punya dua sumber cahaya. Okey, so kita rapatkan. Bila kita rapatkan, kamu lihat, okey, dia sama macam air kan? Dia punya jarak ni, tengok dia ada 1, 2, 3 pinggir cerah dan ada 2 pinggir gelap. Ini kalau kita rapatkan. Kita rapatkan sumber tapi kita dapati corak yang dihasilkan adalah jauh antara satu sama lain. Sekarang kita jauhkan. Bila kita jauhkan, so kita lihat apakah yang terhasil pada skrin. Ya, kita dapat lihat kat sini, pinggir gelap dan pinggir cerah yang dihasilkan adalah lebih banyak berbanding yang kita rapatkan tadi. Yang rapatkan tadi ada berapa? 3 je kan yang pinggir cerah. Sekarang kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pinggir cerah. Okey? Jadi kalau kita perhatikan kat sini kita nampaklah bila dia jarak pemisah ni berbeza, maka corak yang dihasilkan juga adalah berbeza. Kalau kita perhatikan kat sini kelas, kamu lihat frekuensi, untuk ubah frekuensi adalah kita adjust warna dia. Sebab setiap warna ini mempunyai frekuensi yang berbeza. Baik, sekarang kita lihat apakah perbezaan yang berlaku. Sekarang ni kita guna yang purple ni kan. Purple dekat hujung ni frekuensi lebih tinggi. Okey. So kita nampak corak-corak dia yang macam ni lah. Okey, sekarang dah simpan dalam otak kamu. Sekarang kita tengok pula warna merah. Okey, ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi kan. Okey, tengok pula merah. Okey, bila kita gunakan warna merah, kita lihat apa yang berlaku kepada kita punya skrin. Dia punya pinggir cerah tu 1, 2, 3, 4, 5 sahaja yang terbentuk pada skrin. Berbeza kita guna yang purple tadi, dia punya pinggir itu lebih rapat antara satu sama lain. Tapi bila kita kurangkan frekuensi, kita gunakan cahaya merah, dia punya jarak tu adalah semakin bertambah. Okey. Perlu ingat ke cikgu? Tak perlu ingat, tapi kamu kena tahu setiap warna ada frekuensi yang berbeza dan frekuensi ni akan mempengaruhi corak gelombang. Selain daripada kita punya jarak pemisah antara dua sumber. Jangan risau, nanti kita akan masuk kepada rumus ataupun hubung kait. Okey, ini untuk cahaya Jadi yang kita lihat dalam raja adalah yang terpapar pada skrin. Baik, sekarang kita lihat pula gelombang bunyi. Okey, gelombang bunyi kita ada dua sumber bunyi. Dan dua sumber bunyi ni dia koheren lah macam biasa. Okey, pemerhati hanya dapat mendengar bunyi yang kuat di kawasan interference membina dan bunyi yang perlahan di kawasan interference memusnah. Yang cikgu cakap tadilah, kalau interference membina kita akan dengar bunyi kuat. Kalau interference memusnah kita akan dengar bunyi itu perlahan. Okey, so kita ada bunyi kuat, bunyi perlahan, bunyi kuat, bunyi perlahan, bunyi kuat, bunyi perlahan. Jadi kalau kamu duduk dekat tanda X ni, maka kamu dengar perlahan lah bunyi tu. Kalau kamu duduk dekat tanda kuning ni, kamu akan dengar dengan lebih kuat. Ini macam cikgu kata, cikgu pernah bagi tahu kamu kan, contohnya dalam situasi dewan ataupun kamu pergi dekat panggung wayang ke, kita tak tahu dekat mana, kamu kena letakkan speaker dia tu tempat yang betul supaya semua orang dalam dewan tersebut boleh dengar dengan jelas. Sebab kamu sebagai pembeli, kamu tak tahu kat mana bunyi yang lebih kuat kan. Silap-silap kamu duduk dekat tanda X ni, kamu tak dengar dengan jelas apa yang dipaparkan. Pelakon tu cakap apa, kamu tak dengar. Sebab apa? Kamu duduk dekat kawasan interference memusnah. Jadi sangat penting kita tahu dekat mana kawasan bunyi kuat dan dekat mana kawasan bunyi yang lemah ataupun perlahan. Okey, kita lihat pula dekat sini kita gunakan bunyi. Okey, sekarang ni bunyi dia
Corak dia kalau kita perhatikan sama je kan. Dia corak dia sama sahaja. Okey. Cikgu nak tunjukkan kamu ini adalah wave untuk gelombang dia, tapi kita tengok kalau ada particles. Particles maksudnya zarah-zarah. Kan dalam udara kita ada zarah-zarah kan, so bila dia gelombang bunyi ni, so ini yang berlaku kepada zarah-zarah tu. Okey. Okey, so ni samalah dengan yang tadi tak ada masalah kan. Okey. Seterusnya kita nak melukis corak gelombang interference. Senang sahaja kelas, tak ada yang susah pun, senang sahaja. Langkah pertama adalah kita ada dua sumber. Okey, kita ada dua sumber, S1 dan juga S2. Sumber 1 dan sumber 2. Okey, kamu lihat yang warna pink adalah sumber 1. Gelombang untuk sumber 1. Yang lurus, yang tak putus-putus adalah puncak. Yang putus-putus adalah lembangan. Jadi untuk lukis, kamu mesti lukis puncak, lembangan, puncak, lembangan, puncak dan lembangan secara bergilir-gilir. Samalah juga untuk sumber yang kedua, lukis puncak, lukis lembangan. Lukis puncak, lukis lembangan. Berturut berselang-seli lah. Okey, berselang-seli antara satu sama lain. Kemudian kamu akan dapati ada berlakunya pertindihan. Dekat pertindihan bagi lembangan dengan lembangan, so kita namakan dia sebagai antinode. Untuk puncak dan lembangan, kita panggil dia sebagai garis node. Sebab apa? Dekat antinode, dia adalah interference membina. Manakala untuk node adalah interference memusnah. Okey? Ambil contoh kat sini, titik R. Tengok titik R. R adalah puncak dengan lembangan. So bila puncak bertemu lembangan bermaksud interference memusnah. Jadi kita akan dapati flat sahaja dia punya amplitude. Amplitude-nya adalah sifar. Sebab itulah garis node kita panggil dia adalah khas untuk interference memusnah. Manakala untuk garis antinode iaitu P dan Q, di mana Q adalah lembangan berjumpa dengan lembangan dan P adalah puncak bertemu dengan puncak, kedua-duanya menghasilkan interference membina. So bila dia membina dua orang ni, maka kita panggil dia garis antinode. Okey? So kalau kita lihat, cikgu pernah bagi latihan dekat kamu. Sekejap, cikgu tengok. Yang melukis yang ini. Okey. Kat sini kamu boleh lukis. Okey, cikgu ada bagi kamu. Sekejap. Mana. Yang ini kelas. So kat sini kamu boleh lukislah corak gelombang, gambar rajah interference. Okey, cuba kita lukis kejap. Cikgu lukis sikit je lah So kita nak habiskan tu. Mana lagi? Okey, so macam biasa kamu ada S1 dan S2 So kita ada S1. Gunakan pen yang berbeza. Okey, lepas tu kita ada S2. Okey, jarak ni tak ada masalah. Terpulang kepada kamulah nak buat jarak dia banyak mana. Okey, so ikut saja cikgu cakap tadi, mula-mula kita lukis interference, lukis puncak. Lepas lukis puncak, lukis lembangan. Kemudian lukis puncak. Okey, lukis lembangan. So kamu boleh gunalah pen biru dan juga pen merah. Kemudian guna, puncak. Okey, kemudian lembangan. Okey. Lepas tu lukis puncak. Buatlah sampai berapa yang kamu rasa kamu boleh buat. Okey, kemudian yang sumber yang kedua pula. Puncak. Lembangan.
Okey, puncak lembangan. Okey, puncak lagi, lembangan lagi. Okey. So buatlah sampailah berapa banyak pun kamu nak buat. Baik. Ya, cikgu tahu lukisan cikgu tak berapa sangat. Tak ada masalah. Okey, kalau kamu nak cantik, gunakan kamu punya cangka lukis. Okey. So lepas dah siap ni, kita pun lukislah garis anti-knot, knot dan anti-knot tu kan. Ambillah kena padam sekejap lagi. Okey, so kita lihat dekat sini. Ini adalah, okey cikgu, ni puncak ke puncak. Okey, ini lembangan dengan lembangan. Puncak dengan puncak. Lembangan dengan lembangan. Puncak dengan puncak. Okey, so dia macam tak berapa ni kan. Pakai inilah. Okey, so ni puncak dengan puncak. Okey, so kita dah ada satu garisan. Pembaris. Okey, dia tak jadi lurus lah sebab cikgu buat tak cantik kan. So bila puncak dengan puncak dan lembangan dengan lembangan, ini adalah garis apa? Garis anti-knot. Okey, kalau tak pasti, tak apa. Tengok je balik mana kita punya slide tadi. Oh no, kenapa cikgu tengah tuliskan? Okey, so kita tengok balik kita punya ni. Kalau yang ni adalah garis anti-knot. Okey, so kita pergi balik ke kita punya soalan. Oh, cikgu tak tukar ni. Okey, kita pergi balik kita punya soalan. So ni garis anti-knot. Okey, sekarang kita buat garis knot pula. So kita ambil yang kuning. Okey. So garis yang anti-knot dia mesti lembangan dengan puncak. Okey, ni satu cikgu. Lembangan dengan puncak. Lembangan dengan puncak. Lembangan dengan puncak. Lembangan dan puncak. Lembangan dan puncak. So kita ada ni satu lagi. Satu lembangan dan puncak. So kita garis. So inilah kita panggil sebagai garis. Oh, tak nampak. Garis knot. Okey, so selesailah satu untuk melukis corak interference gelombang. Okey, boleh Okey. Sekarang kita pergi ke seterusnya. Tu cara-cara untuk kita lukislah. Okey. Okey, sekarang kita pergi ke next slide. Okey, dia ada benda ni, cikgu kena buang. Okey, so kita dah lukis tadi. Ni yang cantik ni lah. Boleh Okey, so senang je cara nak lukis. Make sure kamu kena ada dua pen lah, dua warna pen yang berbeza. Ataupun kalau nak gunakan pensel warna pun boleh. So kamu kena ingat anti-knot dan knot tu di mana kelas sebab itu sangat penting. So kita nak tengok nanti hubungan antara mereka bertiga dan kita nak buat jalan pengiraan. Ada sedikit pengiraan lah untuk tajuk ini kelas. Okey Okey. Seterusnya kita lihat. Okey, so ni hubung kait. Yang inilah yang melibatkan pengiraan kelas. Yang tadi kita dah lukiskan. Baik, ini adalah hubung kait antara panjang gelombang. Okey, panjang gelombang lambda. Jarak pemisahan antara dua sumber koheren A. Maksudnya jarak daripada sumber satu dan sumber kedua yang kita kenali sebagai A. X adalah jarak pemisahan antara dua garis anti-knot atau garis knot yang bersebelahan. So tengok ini adalah X. Ini kan anti-knot. Ini garis knot. Jarak antara anti-knot dengan anti-knot yang seterusnya kita labelkan sebagai X. Boleh juga nak ambil dari garis knot ke garis knot, boleh. Tak semestinya garis anti-knot ke anti-knot sahaja. Kamu boleh gunakan garis knot
Okey, kalau tak nak garis ni kamu boleh ambil garis daripada knot ini ke knot yang seterusnya. Ini pun boleh jadi X. Okey, tak semestinya garis anti-knot dengan anti-knot sahaja. Boleh garis antara knot dengan knot. Sama je Jangan, okey, yang salahnya adalah garis, kamu tiba-tiba ambil garis knot, anti-knot dengan garis knot. Cikgu saya nak garis knot dan knot anti-knot lah kat sini. Ini salah kelas. Yang betul anti-knot dengan anti-knot atau knot dengan knot sahaja. Okey? Garis anti-knot atau garis knot yang bersebelahan sahaja. Dan seterusnya adalah D, jarak tegak. Okey, D pula adalah jarak tegak dari sumber koheren ke kedudukan X yang dilukis. Okey, jarak D adalah daripada S ke X yang kita pilih tadi. Kalau soalan tu cahaya, gelombang cahaya, D adalah jarak sumber cahaya ke skrin. Okey, jarak sumber cahaya ke skrin. Jadi hubungan mereka tu kita boleh kata sebagai lambda sama dengan AX bahagi dengan D. A tu apa kelas? A adalah jarak antara dua sumber. X adalah jarak antara dua anti-knot ataupun dua knot. Dan D adalah jarak dari sumber ke skrin ataupun jarak dari sumber ke titik X yang kita pilih tadi. Kena ingat kelas, sebab masa cikgu belajar dulu pun cikgu sungguh keliru dengan tiga orang ni, tiga ketul ni. Lambda ni tak keliru sebab lambda kita dah tahu dulu kan. Yang ini yang keliru. Nanti kamu tak ingat A tu kat mana, X tu kat mana, D tu kat mana. Jadi kelas kamu gunakan sedikit kemahiran, kamu tenung lama-lama gambar ni. Tenung lama-lama, tengok lama-lama, pastikan memori kamu capture. Tangkap, okay, capture gambar ni seperti mana kamu capture muka orang. Kamu tengok muka orang tu kan, kamu kenal dia kan, kamu ingat muka dia macam mana. So tenunglah gambar ni selama-lama yang kamu boleh sehingga kamu nampak. Bila kamu pejam mata, kamu nampak gambar ni dan kamu nampak A dekat mana, X tu dekat mana, D tu dekat mana. Okay. Lebih mudah. Nanti kamu nak jawab soalan akan jadi mudah. Okey. Seterusnya kita lihat contoh soalan. Okey, ni contoh soalan. Baik, yang cikgu kata tadi kan, kenapa kamu mesti ingat gambar tu? Sebab kamu tengok soalan. Kalau soalan ni senanglah cikgu. Dia dah bagi cikgu X ni apa, D ni apa. Untunglah kalau dia bagi. Kalau dia tak bagi, susah. Okey, so kita tengok soalan dia. Dia kata kat sini, berapakah panjang gelombang cahaya? Okey, so dia bagi situasi. Kamu tengok D ni adalah jarak daripada sumber cahaya ni kepada skrin. Okey, dia nak tanya, okey, dia kata kat sini menunjukkan dui celayang. Dui celayang ni dia adalah sekeping je, sekeping flat. Lepas tu ada celah-celah. Okey. Menghasilkan corak interference pada skrin. Okey, ada 10 minit lagi. Jarak di antara pinggir cerah yang bersebelahan. Jarak di antara pinggir cerah yang bersebelahan. Tengok. Bila cahaya dia ada pinggir cerah dengan pinggir gelap. Dia tak ada knot dan anti-knot tadi kan. So X ni adalah mesti jarak cerah ke cerah atau gelap ke gelap. Okey. Cikgu ulang sekali lagi. Kalau untuk ini adalah untuk cahaya X tu adalah jarak apa ni? Jarak pinggir cerah ke pinggir cerah. Sebab tadi kita ada knot dan anti-knot kan. Untuk cahaya X ni adalah jarak pinggir cerah ke pinggir cerah atau gelap ke gelap. Dua-dua boleh. Okey, bermaksud
itulah X dia. Kat sini dengan dekat sini. Itu X dia. Okey, kalau tak nampak sangat soalan ni kan dia tak berapa nak nampak kan. Okey, cikgu tunjuk dekat yang kita lebih jelas yang ini. Yes, yang ini lebih jelas. So X dia tu dekat mana kelas? X dia adalah di sini. Tak keluar. Okey, X tu adalah di sini sama ada gelap. Okey, dari sini ke sini. Ni adalah X dia. Atau kamu boleh ambil cerah ke cerah. Ini pun boleh jadi X. Okey, ambil yang lebih besar ni senang. Cerah ke cerah, ini adalah X. Ataupun gelap ke gelap. Mesti ambil daripada tengah-tengah dia kelas. Okey, mesti ambil daripada tengah-tengah dia. Okey. So ni X yang untuk gelombang cahaya. Tapi kalau kita untuk gelombang bunyi dan juga gelombang air, kamu mesti tengok not dan juga anti-not lah. Kalau gelombang bunyi macam ni, so X dia yang mana kelas? X dia sama ada yang bunyi, bunyi kuat, X dia kat sini lah. Ini ke sini adalah X. Okey. Ataupun dari sini ke sini adalah X. Okey? So berbeza-beza situasi mengikut dia punya, kita punya ni kan. Okay, so back to our soalan. Dah banyak dah contoh dia. Okay, so kembali kepada soalan kita. Senang je soalan ni. Okay, so sekarang dia dah bagi dah X dia adalah 4.5 mm. So dia nak suruh kamu kira panjang gelombang. Okay, senang je. Panjang gelombang, kita gunakan rumus lambda sama dengan AX bahagi D. So kita dah ada A adalah 0.4. A adalah 0.4 mm. So tukar kepada meter. Tengok senang kan dia buat macam cikgu ajar. Darab 10 kuasa negatif 3. Lepas tu jarak di antara pinggir cerah bersebelahan X sama dengan 4.5 mm tukar kepada meter. Kemudian jarak di antara skrin dengan duri celah D sama dengan 3 meter. Masukkan dalam rumus, gunakan rumus, masukkan nilai dan dapatlah jawapan. So make sure semuanya dalam meter. Ataupun kalau nak tukar milimeter, milimeter semua. Tapi lebih mudah kita gunakan unit SI. Okey? Ada soalan kelas? Tak ada. Kamu memang selalu favorite cikgu ni, tak ada soalan. Okey. Kita seterusnya kita pergi ke, kalau tak ada soalan, kita pergi ke slide seterusnya. Tak banyak dah. Kita habiskan hari ni sebab sikit je lagi tinggal. Okey, kita pergi ke aplikasi aplikasi interference gelombang dalam kehidupan. So sebenarnya yang ini kamu boleh fikir juga sebenarnya sebab interference ni, sebab dia dah ada memusnah dan juga membina. So kalau kita nak kurangkan interference tu, kita nak kurangkan gelombang, kita buatlah dia sebagai interference memusnah. So kita musnahkanlah gelombang-gelombang yang ada. Okey, contohnya kat sini adalah luan berbuli. So luan berbuli ni dia akan pasang di bahagian hadapan kapal. Dia menjana gelombang air yang berinterference secara memusnah dengan gelombang air yang dihasilkan oleh laluan kapal. Hal ini menjadikan air di sekitar kapal lebih tenang dan mengurangkan seretan air. Seretan air ni kita boleh bahasa lainnya adalah geseran lah. Jadi kapal tu boleh bergerak dengan lebih laju. Supaya kita nak ombak tu tak jadi kuat kan. So bila nak ombak tu tak jadi kuat, so kita kena musnahkanlah ombak-ombak tu. Caranya adalah kita letakkan luan berbuli. Luan berbuli ni dia akan hasilkan satu lagi gelombang dan gelombang tu akan musnahkan gelombang yang datang daripada air. Okey, contoh yang kedua adalah pada cermin mata iaitu salutan pada permukaan kanta anti pantulan menyebabkan cahaya terpantul. Okey, kamu lihat di cermin mata kita. Pada kanta itu ada salutan anti pantulan. So apa berlaku adalah cahaya terpantul, maksudnya kan kita pakai cermin. So cermin ni kita tahu dia bersifat memantulkan cahaya.
Okay, walaupun tak banyak, dia sikit je sebab dia ada pembiasan cahaya juga. Okay, berinterference secara memusnah. Salutan ini membantu menjadikan penglihatan lebih jelas dan mengelakkan pembentukan imej pada kanta cermin mata. So dia musnahkanlah cahaya yang datang. So dia berlaku interference dekat situ, maka kita dapat lihat dengan lebih jelas. Okey, seterusnya yang terakhir adalah sistem mikrofon dan juga pemancar pada phone kepala, headset ni, headphone yang kita punya pilot gunakan. Yang digunakan di kapal terbang menghasilkan gelombang bunyi yang berinterference secara memusnah dengan bunyi di sekeliling yang hingar, yang bising. Ni yang cikgu cakap tadi lah. Banyak kan kita ada benda ni macam noise cancellation punya tu. So dia akan menghasilkan lah. So ni dia bagi contoh yang pilot. Banyak je sebenarnya. Okay, so kita dah habis. Ada masa 5 minit lagi. Ada apa-apa soalan kelas? Cikgu dah send dekat kamu soalan latihankan diri. Oh, kita lihat tu sekejap buku teks kamu mana? Kita lihat soalan. Kalau tak ada soalan, kita lihat soalan dalam buku teks formatif. Mari kita buat soalan formatif. Ini. So mari kita buat. Kalau latihan formatif ni, tengok soalan dia nak apa. Okey, sekejap cuba padam sekejap. Okey, so soalan ni kata, mari kita selesaikan. Kalau tak ada soalan, kita buat latihan formatif ni. Baik, tengok soalan dia. Latihan 5, kita contoh. Okey, latihan 5.67 menunjukkan eksperimen Dwi Celah Yang. Okey, nama plat ni lah Dwi Celah Yang Nyatakan fenomena yang berlaku apabila cahaya melalui celah tunggal. Okey, soalan nombor 1 ni, cahaya melalui celah tunggal. Itu adalah situasi di sini kelas. Situasi di sini. Belum masuk lagi yang ini kelas. Belum masuk dekat sini lah. Okey, so apa yang berlaku? Fenomena apa berlaku kelas? Bila ada cahaya, dia melalui celah. Cahaya ni gelombang kan? Gelombang cahaya. So apa berlaku? Fenomena apa? Bila gelombang dia melalui satu celah. Fenomena apa kelas? Ingat tak? Okey, cikgu bagi hint. Pembiasan ke? Pantulan ke? Pembelauan ke? Interference? Mana satu? Kalau melalui celah. Pembelauan. Betul Azrul. Okey, jadi bila melalui celah, dia adalah pembelauan gelombang. So soalan nombor A ni jawapannya pembelauan gelombang. Itulah kepentingan kamu boleh bezakan pembiasan, pantulan, pembelauan dan juga interference. Pantulan bila gelombang menghentam pada satu permukaan dan dipantulkan semula. Bila pembiasan, bila gelombang tu merambat dari satu medium ke medium yang lain. Dia boleh go through. Kalau pembelauan, bila gelombang tu melalui celah ataupun penghalang. Macam ada sedikit bukaan ke, okey, itu adalah pembelauan. Interference yang kita belajar hari ni bila ada dua gelombang bertindih antara satu sama lain. Okey. Apakah yang berlaku kepada dua alur cahaya dalam kawasan P dan Q di atas skrin? Okey, so dia kata kat sini ada dua alur cahaya dalam kawasan P dan Q kat sinilah. Okey, dalam kawasan P dan Q ni, so apa berlaku di atas skrin? Jadi lihat kepada skrin kita. So apa yang kita boleh perhatikan kat sini adanya pinggir cerah dan pinggir gelap. Okey, so jawapannya B ni adalah dua alur cahaya bersuperposisi, maksudnya dia akan bertindih lah dan menghasilkan pinggir
cerah dan pinggir gelap di atas skrin. Okey? Soalan C, huraikan pembentukan pinggir cerah dan pinggir gelap. Okey. So yang ini macam mana pinggir cerah dan pinggir gelap itu dihasilkan? Okey, so pinggir cerah, macam mana pinggir cerah dihasilkan? Siapa nak cuba jawab? Macam mana pinggir cerah dihasilkan? Ingat balik tadi. Yang mana menghasilkan pinggir cerah? Interference apa yang menghasilkan pinggir cerah kelas? Interference membina. Betul Alia. Okey, jadi soalan C ni kamu jawab. Interference membina akan menghasilkan, cikgu pendekkan, satu dah. Menghasilkan pinggir cerah. Okey, untuk pinggir gelap pula, interference? Memusnah. Memusnah. Senang je. Okey, so tambah satu lagi. Interference memusnah. Sama je jawapan dia akan menghasilkan apa tadi? Pinggir gelap. Okey, so kita buatlah soalan D. Okey, soalan D ni dalam susunan radas eksperimen di atas, dia dah bagi A 0.3 mm dan D 2.5 mm. Jarak di antara dua pinggir gelap yang bersebelahan X ialah 4.6 mm. Hitungkan panjang gelombang. So kita gunakan rumus lambda sama dengan AX bahagi D. Okey, so masukkan nilai. Cikgu kat sini dah panjang sikit So A dia adalah 0.3 mm tukarkan kepada meter. So darab 10 kuasa negatif 3. X adalah 4.6 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan D 2.5 meter. So dapatlah lambda kita. Okey, so lambda kita jawapannya adalah 0.3 eksponensial negatif 3 darab 4.6 eksponensial negatif 3 bahagi 2.5. Okey, dapat berapa? Dapat 5.52 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Okey, betul ke? Yang lain kira tak? Cikgu salah. Kita sekali lagi 0.3 eksponensial negatif 3 darab 4.6 eksponensial negatif 3 bahagi 2.5. Okey, saya dapat. Boleh Okey, jawapan. Cubalah dulu, mana tahu dapat jawapan lain tu. Okey, so habislah satu soalan untuk tajuk ini. Okey, dah pukul 1:03. Ada sebarang soalan kelas? Cikgu ada tinggalkan, cikgu dah sediakan soalan untuk kamu. Soalan 1 hinggalah soalan ke-7. So boleh cuba buat. Soalan latihan kendiri 5.7 ni adalah soalan tentang gelombang elektromagnet. Sebenarnya soalan gelombang elektromagnet ni kamu dah boleh buat dah sebenarnya. Okay? Sebab dia gunakan rumus yang sama sahaja dengan gelombang-gelombang yang sebelum ini. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, itu sahaja untuk hari ini. Siapkan latihan soalan 1 hingga soalan yang ke-7. Cikgu bagi masa sehingga hari Senin ni cikgu rasa tak sempat kot. Hari Selasa, hari Rabu. Okey. Hantar sebelum hari Rabu minggu depan. Okey.
Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa soalan, kelas kita sampai di sini sahaja kelas. Terima kasih semua. Assalamualaikum.